Dipersolehkan ini sesi khas relax bro, untuk podcast kita, bukan podcast Sembang Santai pagi ni, sesi khas lah relax bro. Jangan lupa terus follow, like, share kami di platform-platform social media kami, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram pun ada, dan Spotify. Yes. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sedia maklum yang sekarang ni Dr. Fatul bersama dengan rombongan berada di Cairo, Mesir, untuk urusan bantuan ke Palestin. So Dr. boleh update sikit ke apa situasi yang berlaku di Palestin sekarang? Okay, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Okey, berdasarkan pertemuan terkini kami dengan pihak ERC dan juga PRC. ERC ini merujuk kepada Egypt Red Crescent ataupun Persatuan Bulan Sabit Merah Egypt, dan juga PRC, Palestine Red Crescent, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, yang berpusat kedua-duanya di Cairo. Kita ada beberapa update, khususnya pertama sekali berkaitan dengan situasi di sana yang makin meruncing, dan semalam sedia maklum bahawasanya Hospital Ashifa telah diserang, open fire dalam Hospital Ashifa oleh rejim Zionis, dan mengakibatkan pesakit-pesakit terperangkap dan ramai juga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka syahid bagi pesakit-pesakit yang kritikal, dan ia sangat menyedihkan kita semua. Dan berkaitan dengan keadaan di sana juga, keperluan yang sangat-sangat diperlukan sekarang untuk persiapan musim sejuk yang akan kunjung tiba beberapa minggu sahaja lagi. Dia dah bermula sebenarnya sekarang, dah mula sikit-sikit sejuk, dan beberapa minggu lagi akan lebih sejuk. Kita dapati keperluan asas di sana, mereka memerlukan tilam, selimut, dan juga air. Keadaan sana air tak ada sekarang, dan kita pun sedia maklum bahawasanya hampir 45% rumah penduduk di Gaza musnah dan juga sebahagiannya rosak. Okay? Lebih kurang dalam angka yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Palestin, 40,000 lebih rumah yang hancur musnah. Okay? Dan kalau kita ambil average, satu rumah didiami oleh 3 orang ataupun hingga 5 orang, 40,000 kali dengan 5, average-nya kita akan dapat angka 200,000 yang totally damage, tanah saja tinggal. Okay? Itu satu. Dan demikian juga yang rumahnya partially damage, sebahagiannya rosak. Okay? Bahagian rosak ni macam-macam. Ada yang rosak pun tak boleh duduk juga, bumbung terbang, bumbung pecah, hancur, rumah hancur. Okay? Pun dikira kategori rosak juga. Ada 222,000 rumah yang partially damage, yang mana tentunya kalau kita kali dengan 200,000 lah katakan, kali dengan 3 hingga 5, kalau kali 5 dah 1,000,000, kalau kali 3 dah 600,000 orang yang mana rumah mereka partially damage, dan mungkin sebahagian besar daripada itu dia orang tak boleh duduk pun rumah tersebut kerana kerosakan perkara-perkara asas dalam rumah. Sekarang ni dah duduk mana tu? Dia orang duduk bawah bumbung-bumbung yang sedia ada tepi jalan. Mana-mana bangunan-bangunan yang dah roboh, yang masih dinding-dinding tu yang ada lagi berbekas tinggal, dia orang duduk bawah tu lah. Dan di kem-kem dia orang yang mana air tak ada. Air, rejim Zionis sekat laluan air mereka. Electricity sekat. Okay, fuel, minyak sekarang dah tak ada di Gaza. Okay. So, dan kemudian pintu Rafah pun kita tahu bahawasanya buka tutup tu ia bukan masalah kerajaan Mesir. Dia bergantung kepada siapa? Kepada Israel. Dia bergantung kepada Israel untuk dia orang buka sesuka hati mereka. Sebab itu trak-trak yang beratur panjang, kita difahamkan oleh ERC semalam, Egypt Red Crescent, alhamdulillah trak kontena bantuan barangan yang telah sampai ke Gaza sana ada 942 trak kontena yang telah sampai, dan yang masih belum masuk lagi ada beratus lagi. 2 hari lepas katanya ada 142 yang sedang beratur trak kontena untuk masuk, tetapi tidak dibenarkan masuk. Masuk 2-3 biji, 10 biji, wah,
Dan masuk itu pula untuk makluman semua, ada saringan dibuat. Dan saringan siapa yang buat saringan tersebut? Israel yang buat saringan tersebut. Dia cek barang-barang apa yang nak dihantar ke sana. Saya yang tentukan. Ia ditentukan. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan sampai apa yang kita hantar. Itu harapan kita. Dan jangan sama sekali kita putus asa. Kita try our best. Dengan kadar yang apa yang kita mampu untuk pastikan barangan itu sampai. Itu situasi di sana. Dengan elektrik tak ada, utilities air tak ada, dengan institusi keuangan semuanya sekarang ni stop, okey, dan kemudian barangan-barangan, tepung, harga tepung, saya tak boleh nak tukaran berapa saya tak pasti sekarang, tapi dulu kalau 80 shekel duit mata wang yang digunakan di Gaza, 80 shekel, sekarang ni 380 shekel tepung. 5 kali ganda, 4 hingga 5 kali ganda daripada harga asal. So jadi harga barang naik, betul, adalah orang boleh jual ke bawah mana ke, tapi itu realiti yang sedang berlaku di sana. Dan mereka suffer. Dan bayangkan anak-anak kecil yang mana dalam hospital sekarang ni, yang peramatang yang dilihat diletak di atas lantai. Alat peralatan tak ada. Harga barangan meningkat. Okay, jadi saya rasa macam terlalu sebab dan rasa ada kebertanggungjawaban untuk kita semua bantu dengan apa juga kapasiti yang kita ada. Itulah realiti di sana untuk makluman penonton Relax Bro episod khas ini sekalian. Okay, itu situasi yang akan terjadi di Palestin. Kita doakan supaya segala urusan di sana dimudahkan. Amin. Jadi saya pun difahamkan tengok ke media Dr. ada kongsi ni bersama dengan IKAF, International Khair Ummah Foundation, yayasan Dr. sendiri. So kalau Dr. boleh share kan pula situasi yang tadi tu, apa yang IKAF cuba bantu di Mesir, apa yang IKAF punya peranan, apa IKAF punya rancangan atau plan untuk bantu rakyat Palestin. Okey, kami alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MOFA, Ministry of Foreign Affairs, kerana menyelaraskan gerakan-gerakan ataupun gerak kerja NGO seluruh Malaysia untuk memastikan bantuan dan saluran sampai ke sini. Memandangkan IKAF telah ada plan awal untuk datang, dan kita pun memaklumkan kepada MOFA, dan saya pun turut hadir dalam meeting bersama dengan MOFA, dan juga saya pun telah berkunjung ke kedutaan 2 hari lepas, bertemu dengan tuan yang terutama TYT, Tuan Zamani, yang mana alhamdulillah saya berkongsi apa yang nak dilaksanakan oleh IKAF, dan juga beliau pun memberikan beberapa pandangan, juga nasihat kepada kami untuk memastikan gerak kerja yang IKAF aturkan ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya juga nak ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya, kawan-kawan yang menyumbang, kerana IKAF kita tak buka apa-apa tabung sumbangan dan sebagainya. Ia adalah hasil inisiatif beberapa orang sahabat-sahabat yang sudi memberikan sumbangan. Terima kasih kepada mereka semua, dan mereka tak minta supaya mereka tak dinamakan. Kita datang atas misi tersebut. Fokus kita sebenarnya adalah kepada barang bantuan perubatan. Bantuan perubatan ni berupa ubat-ubatan khususnya yang berkaitan dengan anak-anak dan kanak-kanak. Cumanya apabila kita bertemu dengan pihak ERC, kita dapat info terkini keperluan yang mendesak. Seperti mana saya katakan tadi, selimut tebal, tilam, dan juga air. Dan saya difahamkan keadaan itu sangat serius di sana sekarang. Jadi kami bantuan ubatan itu di pasaran sekarang untuk makluman di Mesir sekarang pun susah nak dapat, memerlukan masa yang agak lama untuk dapat. Namun kita ada education untuk belikan perubatan itu ada juga alhamdulillah. Namun sekarang kita fokus kepada relief, fokus kepada bantuan-bantuan selimut, tilam dan juga air. Alhamdulillah kita dengan bantuan dan kerjasama penuh ERC, kita dapat sediakan untuk dihantar besok insya-Allah 5,000 unit selimut tebal. Orang Arab sini panggil bataniyah, ataupun student Malaysia dipanggil Saratoga, selimut tebal tu.
yang mana selimut tebal ni boleh digunakan untuk musim sejuk khususnya, dan juga kita dapat belikan 1,000 tilam, unit tilam, dan kita tambah lagi selimut tu kepada 6,000 tambah lagi 1,000 lagi, 6,000 alhamdulillah. Dan kemudian kita beli air mineral water, satu kontena untuk saudara-saudara kita di sana. Itu dengan kadar yang termampu kami IKAF sediakan, dan misi ini sebenarnya bukanlah misi besar dan berniat untuk bersaing dengan sesiapa, tidak sama sekali. Ramai lagi sebenarnya NGO Malaysia yang berusaha, yang datang, ada yang balik, ada yang ada di sini pun ada lagi. Jadi semua berperanan, semua berpartisipasi untuk untuk hal kemanusiaan, membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sebab itu saya katakan, saya berkesempatan ucap terima kasih kepada kementerian sendiri, MOFA, yang sangat serius dalam urusan bantuan di Gaza dan penjelarasan bantuan tersebut. Tahniah kepada Datuk Seri Dr. Zamri, sahabat saya, juga yang membantu beberapa urusan untuk memastikan semua NGO ini dapat sampai dan dapat melaksanakan tugas dan penghantaran bantuan mereka dengan baik. Terima kasih. Relax bro. So setakat hari ni apa status kata IKAF punya plan, bila plan nak hantar, apa urusan dia? Okey. Kami tak ambil banyak masa di sini sebab kami bukan datang nak berjalan-jalan ataupun bershopping. Sampai sejurus saja kami sampai pada 13 hari bulan malam, 14 hari bulan awal pagi, pukul 9.30 pagi, kami telah bermesyuarat dan bermeeting dengan ERC, Egypt Red Crescent. Dr. Remy, CEO-nya, dan beliau juga yang telah bertemu dengan Yang Maklumat Perdana Menteri ketika mana kunjungan Yang Maklumat Perdana Menteri ke Egypt baru-baru ini. Dr. Remy sebagai CEO orang yang sangat penting kenapa? Kerana ERC adalah satu-satunya badan yang berautoriti, agensi yakni NGO yang diberikan otoriti oleh kerajaan Mesir untuk urusan penghantaran barangan bantuan ke Gaza. Dan hasil perbincangan dengan ERC, kita identify barangan keperluan yang mana yang prioriti keutamaan. Sebab kami mengambil pendekatan untuk memastikan barang tersebut diload ke atas lori dan sampai ke sepadan Rafah, beratur bersama dengan truk-truk yang lain dan kontena-kontena yang lain. Itu insya-Allah kita akan usahakan sejauh mana yang kami boleh pergi, kerana sebenarnya untuk makluman ada lebih daripada 15 checkpoint daripada Kahirah ke Rafah. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa 4 hingga 5 jam, dia boleh jadi 7 hingga 12 jam. Bukan senang para penonton sekalian, bukan senang. So jadi kami setidak-tidaknya kami akan berusaha pergi, kerana Egypt Red Crescent mereka memiliki warehouse juga di Ismailia, which is sebelum daripada terusan Suez. Kerana checkpoint lebih ketat adalah bermula daripada terusan Suez. Situ yang susah. Jadi kami akan cuba pergi semaksimum mana yang kami mampu untuk memastikan lori, barang yang diload di atas lori itu sampai. Kemudian setelah meeting dengan ERC, kita dapat maklumat barang apa keperluan dan sebagainya, seperti yang saya sebutkan tadi, tilam, selimut dan juga air, dan sebahagian ubat-ubatan. Dan tengah hari kami tu bertemu dengan kunjung hormat bertemu dengan TYT, sekadar pemakluman sebagai kedutaan Malaysia di sini. Saya merasakan ada keperluan mana-mana NGO yang datang ke membuat misi bantuan, bertemulah, ziarahlah kedutaan Malaysia sebagai pemakluman supaya kedatangan anda itu dimaklumi oleh kerajaan, supaya jika ada apa-apa permasalahan, akhirnya kedutaanlah akan bantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih kedutaan Malaysia di Cairo. Dan setelah petang itu kami selesaikan urusan pembayaran kepada ERC untuk barangan tersebut. Dan hari semalam, hari kedua, hari ketiga kami di sini, urusan kami dengan ERC diteruskan. Kami berbincang dengan procurement mereka untuk meneliti
jumlah barangan, kualiti barangan dan kuantitinya. Dan barang-barang tersebut berada di mana. Dan hari itu cerita semalam. Dokumentasi. So urusan dokumentasi semalam selesai semua. Sebelah petang semalam kami ke PRC pula, sepatutnya bertemu dengan Dr. Mai. Dr. Mai ini yang mengurus PRCS, Palestine Red Crescent Society, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin yang berpusat di Kairo juga di Heliopolis. Beliau Dr. Mai berada di Rafah rupanya. Jadi lagi seminggu mungkin dia akan balik ke Egypt. Jadi kami bertemu semalam dengan Director bahagian procurement juga dan logistik juga, Dr. Tariq Arafat, iaitu anak saudara kepada Yasir Arafat. Ini betul, bukan saya melawak, ini betul. Jadi semalam kami berbincang dengan Dr. Tariq. Kita dapat beberapa informasi terkini berkaitan dengan keperluan di sana juga. Jadi itu program semalam. Dan program hari ini, sekejap lagi kami akan pergi ke warehouse ERC di Kairo untuk tengok barangan-barangan yang akan di-load ke atas lori, insya-Allah. Dan keesokan doa-doakan agar kami dapat bergerak daripada Kairo untuk penghantaran ke Ismailiyah setidak-tidaknya. Dan untuk dihimpunkan barangan kami semua di sana dan seterusnya ke Rafah. Esok tu hari Jumaat. Jadi sama ada kami dapat ke Rafah ataupun tidak, itu wallahu alam, kita pun tak tahu lagi. Kita telah buat permohonan sekadar yang kita mampu. Dia bukan soal mesti kita sampai. Yang penting sebenarnya barang tu kena sampai. Kita hanya tugas kita, IKAF, adalah memastikan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala barang itu sampai. Jadi kita mohon doa dan sokongan daripada semua agar apa yang kita laksanakan itu pertama sekali tentunya diberkati diridai Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan barang tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. So, dan juga hari Jumaat tu selesai last, hari Sabtu dan Ahad kami mula bergerak pulang ke tanah air, insya-Allah. Itulah dia tengok doktor punya ID dekat tu ada dekat Palestine Hospital. Saya doktor dah sampai kat sana dah. Ini tu perjumpaan dengan PRC yang ada di Kairo. Sekarang masih ada dekat Kairo ya. Ya, betul. Apa doktor, politik sikit boleh tak? Ya, silakan. Politik Malaysia. Baru ni saya ada tengok Tun M keluarkan pernyataan yang katanya dia tak berapa setuju kalau kita nak buat two state solution ni, sebab dia pun, since saya tak ingat, saya daripada zaman dia jadi PM ni, dia dah cadangkan benda ni worldwide. So ini salah satu cadangan kita tapi tak jadi-jadi. Tapi dia tak senada dengan kita punya PM statement dia, which is mencadangkan two state solution. So apa pandangan doktor? Okey, betul, two state solution ni cadangan ni sudah lama, bukan daripada Tun Dr. Mahathir pun sebagai Perdana Menteri je lah cadangan beliau lah, tapi ia daripada UN pada waktu itu, daripada dulu lagi two state solution ini. Dan beberapa perbincangan dengan negara Arab, beberapa perjanjian termasuk perjanjian Oslo, perjanjian damai Arab Israel dan sebagainya, dan termasuk yang terkini normalisasi Arab Israel. Dan yang terkini juga OIC yang dihadiri oleh Yang Amat Perdana Menteri kita. Doktor boleh komen satu-satu baru-baru ni. Okey. Sebenarnya saya, apa pun cadangan, nombor satu sekali berhenti perang. Okey. Dan selepas tu buat cadanglah apa pun. Perang masih berjalan. Kita bagi cadangan apa pun, memeningkan kepala dan menyusahkan, dan masing-masing nak tegakkan pandangan masing-masing. Okey. Sekarang ni kalau kata two state solution tak boleh, apa nak buat? Apa kita nak buat? Nak perang sampai habis? Saya minta maaf, siapa pun daripada parti politik mana pun, dan daripada maksud saya daripada kerajaan Palestin, daripada Hamas ke, daripada Fatah ke, saya simple saja pandangan saya. Hentikan peperangan dulu, nombor satu. Gencatan senjata dulu. Kenapa? Ada rasionalnya. Islam, betul, kita nak perang, nak pertahankan tanah air kita, kita nak pertahankan nyawa kita, nak pertahankan agama kita. Betul. Okey. Tetapi cara Islam, strategi Nabi SAW, kalau boleh meminimumkan pertumpahan darah, kena minimumkan. Dan kalau boleh tiada pertumpahan darah, tiadakan dia. Tapi OIC dah cadangkan itu, cuma Israel
Betul saya katakan tu sekarang ni. Sebab tu tekanan yang nak kena diberikan, tekanan. Apa tekanan yang kita nak kena buat? Tekanan ke arah usaha, bukan soal two state solution lagi. Henti perang dulu. Tekan Yahudi, tekan minta Hamas, berhenti perang dulu. Sebab apa? Sebab rakyat di Gaza, penduduk di Gaza, 2 juta orang ni, apa perlindungan yang dia orang ada? Banyak. Dah perlindungan tubuh badan mereka daripada serang, apa dia ada? Adakah dia orang ada senjata dan 2 juta rakyat Gaza? Tak ada. Adakah tempat berlindung? Ada dom ke macam Israel? Tak ada. Open kepada serangan bila-bila masa. Dan gila jahatnya Zionis ni, hospital sah baru-baru ni. So jadi saya melihat tekanan berhenti perang. Saya boleh setuju dengan penekanan OIC dan yang Perdana Menteri minta berhenti perang, dan kemudian baru menyusul two state solution. Dan two state solution ni kali ni nak kena buat, nak kena hukum Israel, nak kena hukum Zionis sebagai penjenayah perang. Kena ambil tindakan ini, kena ambil hukum sebagai penjenayah perang melalui Mahkamah Dunia. Kena buat. Dan hal ini mesti US kena bagi tekanan lah. Betul saya cakap ni, nampak macam nak buat macam mana. Semua orang tanya nak buat macam mana. Dah, OIC kena berperanan lah. Kita ni NGO, kerja kita bantu je. Kita ni datang bila? Datang lepas hujung. Maknanya hujung tengah ada perang nak bantu, yang tu lah kita boleh datang. Kita tak terlibat dalam buat polisi. NGO, kita cuba boleh berikan tekanan, boleh berikan cadangan, tu saja. Jadi perlu ada tekanan. Dan tekanan ni nak buat macam mana? Sebab tu pada saya nak meneliti isu ni, tengok ada prioriti, keutamaan. Okey, kata mudarat cadangan ini. Tak ada cadangan yang terbaik. Semuanya mudarat semua. Pilih mudarat yang paling ringan. Akhafud dararain. Metod dia. Apa mudarat yang paling ringan? Okey, kata kalau kita tak setuju berhenti perang, kita tak setuju Israel ambil tanah Gaza. Betul, kita tak setuju. Saya tak setuju. Tak ada orang boleh bersetuju dengan hal ini. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul takkan setuju dengan pengambilan hak tanah dan harta penduduk Palestin. Kita takkan setuju sama sekali. Tapi apa kita nak cakap sekarang ni? Apa kita boleh buat dalam situasi ini? Yang paling ringan sekali apa? Paling ringan doa. Tepat, betul. Dan tindakan kita apa? Yang boleh orang ada duit sikit bagilah sumbangan. Okey tak? Betul tak? Okey, negara-negara yang ada kuasa boleh buat apa? Boleh bagi tekanan. Tekanan apa yang paling penting dalam situasi sekarang? Tekanan hentikan perang. Itu paling penting. Baru datang, selepas berhenti perang, baru datang reconcile balik. Bincang balik apa dia kita nak buat. Untuk memastikan keamanan dan tiada pertumpahan darah. Jadi kalau bincangkan yang paling rasional lah. US kalau nak berperanan pun saya tak nampak cara dia. Sebab US ni negara Arab ni sebenarnya. Negara Arab saja. Negara Arab. Cuma negara Arab ni Nabi sebut dalam hadis. Inna Allah qad ya'isa inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin ta'rij bainahum. Hari ni ada pertikaian sikit di kalangan ahli ilmu, tapi ada yang menghasankan hari ini menerima sebagai satu hadis yang boleh digunakan pakai, iaitu maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu syaitan itu dia telah berputus asa untuk menjadikan orang Arab itu menyembah dia. Tetapi apa yang dia buat, dia memecah belahkan mereka. So kita lihat negara Arab pada saya tak bersatu dalam soal ini. Tak nampak betul, nampak kesirisan. Kita to be fair. Orang kata kutu apa Saudi pun, tapi rakyat dia memberikan sumbangan, saya rasa dah hampir 500 juta. 500 juta rial Saudi. 500 juta rial Saudi. Duk kutu apa pun, itu sumbangan rakyat dia. Kerajaannya pun bagi jumlah berjuta-juta duit untuk membantu rakyat Palestin. So jadi to be fair, mungkin pendirian Saudi dalam hal ini kita tak setuju. Beberapa pendirian Saudi tak nampak ketegasan dan sebagainya, tapi dalam hal lain mereka ada kebaikan yang mereka lakukan. So jadi kita tak nak membawa perbincangan dan naratif yang memecah belahkan lagi. Sepatutnya kita berikan tekanan pada seluruh negara Arab, Saudi ke, Mesir ke, Morocco ke, Bahrain ke, UAE ke, Qatar ke, melalui OIC supaya hentikan peperangan ini dan fikir jalan penyelesaian.
dan berikan tekanan kepada Barat untuk hentikan this stupidity, kebodohan dan kegilaan ini. Cakap saja US, UK pasal hak asasi. Dan ada yang bodoh lagi di Malaysia. Minta maaf saya kena sebut. Ada 2-3 kerat. Saya tak faham. Bukan non-Muslim tu tolak tepi Zat. Yang Islam ni pun. Yang boleh secara terang-terangan sebut support Israel lah, benci kawan tu, benci kawan ni lah. Ini semua kita pun heran macam mana boleh ada minah-minah yang macam ni. Dalam konteks negara kita, tak perlu saya mention, buang masa je popularkan nama dia. So jadi ini kena make sure kata berikan tekanan supaya hentikan dulu war, peperangan ni. So then baru kita dengan perpaduan dan asas yang kukuh ini, kita plan apa yang kita nak buat selepas ni. Plan bantu balik saudara-saudara kita. Isu ini tak selesai 75 tahun. Setiap kali peperangan berilah kita sembang. Lepas tu saya pelik, kenapa nak kena pilih Tun Dr. Mahathir nak kena pilih jalan perbezaan dengan cadangan yang sedia ada. Saya pun tak faham. Dan apa, tak apalah kalau bukan two-state solution. So apa lagi kita nak buat? Saya kira naratif kita ambil sekarang, yang terbaik stop the war, berhenti perang. That's the best narrative lah we supposed to take, which is itu yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pun dalam ucapan, dan yang telah dinyatakan oleh pendirian OIC pun. Saya kira saya boleh bersetuju dengan asas ni, berhenti perang dulu. Lepas tu baru kita susuli dengan two-state solution ke, one-state solution ke, keluarkan tu Israel lah, pergi duduklah dekat Sinai ke kat mana ke, ikut suka dia lah, nak kacau dengan orang. Tapi doktor, saja sebelum kita recap, tadi ni untuk ada kawan-kawan kita kadang ada yang faham lah, dia ada setengah tu yang kita dah tanya. Kita ada sebut beberapa quotes tadi yang pendek-pendek, UN, PBB, OIC, two-state solution kan. So doktor boleh terangkan apa benda sebenarnya yang PBB UN ni, United Nations ni sebuah masa-masa bersatu yang duk berhimpun tu, yang orang kata UNGA tu. OIC ni negara perhimpunan negara-negara Islam. Okey, Liga Arab lah, Arab sajalah. Kemudian apa dia lagi? Two-state solution ni cadangan penubuhan dua negara, which is negara penuh kepada Palestin, negara penuh kepada Israel. Okay, memandangkan hal ini berlaku sejak 1948, Israel diberikan hak tanah. Di situ cadangan damai dia, tak pun kau ambil engkau. Kami hak kami, macam tu cadangan dia. Tapi apa yang berlaku daripada tahun 48 sampai sekarang, binatang Zionis ini ambil. Dia macam apa ni panggil, macam parasit ni. Dia makan sikit. Lah kali yang sebesar-besarnya Palestin itu asal negara dia macam bentuk ubi kayu tu, itu keseluruhan bumi Palestin dia ambil. Okay. Kemudian disupport dengan pendirian dan idea daripada UN Two-State Solution untuk damai dan tenangkan keadaan. Itu ideanya. So jadi bila cadangan pecah dua negara, okey, saya ni masalahnya satu, Gaza pelik dah, ada sebuah negara yang negara dia satu duduk sebelah sini, satu duduk sebelah sini, tengah-tengah negara orang lain. Berlaku di sini ya. Ubi kayu tu, kalau tengok balik ubi kayu tu, peta Palestin tu asalnya bahagian atas West Bank, yang Masjid Al-Aqsa punya. Tengah-tengah tu semua Israel. Al-Aqsa pun dikawal oleh Israel, untuk makluman semua. Okey, tengah-tengah tu Israel. Tak ada jalan ni nak mari ke Gaza, tak ada. Orang Gaza tak boleh pergi ke sana. Orang Gaza nak pergi ke negara dia sendiri, di West Bank sana, nak kena pergi balik ke Jordan. Ataupun nak kena buat permohonan khas. Which pada saya susah. So jadi orang Gaza lebih tahulah. Ini boleh tanya kawan-kawan kita lah, tanya Nadir ke, tanya siapa ke, dia orang lebih tahulah tentang hal ini. Tapi basically pelik tak pelik, sebuah negara dipisahkan oleh negara lain. So jadi itulah cadangan two-state solution, bentuklah dua negara supaya damai, tak kacau. Islam tak larang untuk perjanjian damai. Islam sentiasa menuntut perjanjian damai demi ada syarat dia, demi maslahah yang lebih besar, demi mudarat yang lebih ringan. Itu Islam. Kalau emosi, memang kalau emosi kita lawan lah.
Dan siapa boleh lawan? Cakap berdegar-degar dekat dia buat demonstrasi, boleh lawan. Apa. Bunuh kau ni, hancur. Lepas tu apa? So jadi biar kita ada objektif, matlamatnya clear, kita nak hentikan pertumpahan darah, okey, dan kemudian kita kena praktikal dalam memberikan cadangan dan pendapat. Supaya taklah kata ada orang cadang kata, adalah YB cadang kata naik kapal terbang pergi lepas barang tengah sana buat macam Jordan untuk makluman YB, Jordan ni dia ada perjanjian damai dengan Israel. Dia boleh gunakan laluan udara Israel dengan keizinan. Kita ni Malaysia mana ada perjanjian damai. Kita mana ada hubungan diplomatik dengan Israel. Pasport kita pun tak boleh masuk. Saya pun tak tahulah YB mungkin dia tak study lah kot benda ni. Tak apalah maafkan dia lah. Cuma nak bagi faham isu ni, janganlah kita nak fikir benda-benda yang tak praktikal. Nak capai objektif, be praktikal. Okay? Terima kasih. Saya rasa itu saja juga perkongsian daripada tu. Terima kasih. Dan kita harap Jangan lupa pasal oleh kerana ni sesi khas Relax Bro. Untuk podcast kita, bukan podcast Sembang Santai pagi ni, sesi khas lah Relax Bro. Jangan lupa terus follow, like, share kami di platform-platform social media kami, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram pun ada, dan Spotify. Yes, terima kasih Relax Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Wan Nagil. Hari ni kita tak ada bersama-sama hari ni. Jumpa di Malaysia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Relax, bro.